Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada Cikgu Silah kerana ialah kita kata orang utama lah dalam urus air paksi ni, dan semua yang terlibat mudah-mudahan diberkati oleh Allah, dan semua yang hadir. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan pemurnian tauhid ataupun tahqiqut tauhid. Sukatan kita sebenarnya adalah untuk tahqiqut tauhid. Kita nak pastikan tauhid kita ni benar-benar bersih, tidak tercemar dengan sedikit pun dengan unsur-unsur syirik itu. Nak pasti betul-betul murni tauhid itu. Itu tujuan kita baca kitab ni. Jadi pada pagi ininya, bab yang ke-12, termasuk dalam syirik juga bernazar untuk selain Allah. Nazar untuk selain Allah seperti nazar mutlak ini. Misalnya seorang itu kata, aku bernazar untuk si fulan, aku bernazar untuk kuburan ini, aku bernazar untuk malaikat Jibril atau yang seumpamanya, dengan tujuan untuk bertakarrub kepada mereka. Jadi perbezaan antara nazar ini dan nazar maksiat adalah nazar untuk selain Allah sama sekali bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kita baca dulu. Nazar maksiat itu dilakukan untuk Allah, akan tetapi dalam rangka kemaksiatan. Seperti aku bernazar untuk Allah untuk melakukan hal-hal ini, termasuk maksiat kepada Allah. Jadi nazar maksiat adalah untuk Allah Azza wa Jalla, namun isi nazarnya berupa maksiat. Di sini kita perlu fahamlah. Maknanya nazar ni ada nazar syar'i, ada nazar maksiat, dan ada nazar sampai peringkat syirik kepada Allah. Cuma di sini dia bahagi dua. Hak nazar, hak boleh tu tak apalah, kita sedia maklum. Ni kita nak bincang nazar yang syirik. Jadi nazar hak syirik tu hak mula-mula tadi. Misalnya aku bernazar untuk si fulan, bernazar untuk si fulan, tak ada kaitan langsung dengan Allah. Bernazar untuk berhala, bahkan dia persembahkan benda-benda yang dia sebut dalam nazar itu dalam bentuk benda tu, ataupun dia kaitkan nazar itu. Kalau aku bernazar pada berhala, kalau anak aku sembuh sakitnya, aku akan bagi 10 dinar contoh. Itu memang syirik. Tu. Aku bernazar untuk kubur ini, tujuannya sebenarnya bernazar tu untuk takarrub lah. Sama ada takarrub ni, dalam takarrub tu dia ada makna tawassul juga sebenarnya. Nak takarrub, dia guna takarrub kepada kubur tu. Kubur ni maksudnya orang yang mati dalam kubur tu lah. Wak ke dia kubur kata kait dengan orang tu. Bila sebut kubur ni orang yang mati. Baik. Dia begini, sebelum kita bincang buat, saya nak sebut biar faham dulu apa kait dengan kubur ni. Dia ada dua perkara. Takarrub kepada Allah, takarrub kepada ahli kubur. Dia ada dua perkara. Jadi orang yang bertakarrub pada ahli kubur tu sebenarnya dia nak mengambil hati wali tu. Sebab dia menganggap wali tu hidup, sebab tu dia pergi ziarah. Bapa ziarah tu? Bapa dia sebut nama dia tu? Nak ambil hati dia lah. Bapa nak ambil hati dia tu? Sebab kita akan guna, bila kita nak minta dengan Allah, kita nak guna dia tu. Tu sebenarnya. Jadi kalau orang dalam kubur tak berlagang dengan kita nak guna dia sebagai kabel untuk Allah, lagu mana? Jadi dia buat Allah dengan orang mati dalam kubur, supaya orang hidup dia nak pergi minta projek dengan YB, nak pergi minta projek dengan menteri besar. Jadi kita nak cari kabel tu dulu, kita kena buat baik dulu. Ni kubur kabel tu sendiri tak berlagang dah, kita buat balas dengan dia.
Lepas tu nak guna dia untuk ambil projek dengan menteri besar. Sebab tu dia buat baik. Tu sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab, ialah kitab-kitab baru. Kalau kita tengok dulu, kita boleh faham. Bapa yang pergi sangat setiap pun sapakan setengah-setengah bagi aiskrim. Kubur Tok Guru dia minat aiskrim masa hidup dulu. Popok Braillery. Dalam kitab dia, Tok Guru dia ni minat aiskrim. Favorite dia lah aiskrim. Dia ada pesan kalau dia mati setiap hari mak bagi. Tak kubur atas kubur cahaya gitu. Nyaburak tu. Tak apalah saya nak tekan di sini. Bernazar dengan orang mati dalam kubur sebenarnya adalah nak mengambil hati dia. Sebab orang yang buat begini, dia akan guna tu. Maknanya dia sebenarnya nak mempergunakan orang soleh tu untuk minta dengan Allah Ta'ala. Kabel dia, kena buat baik dengan kabel tu lah. Tu sebenarnya. Sebab tu gapo-gapo nazar ke dia akan persembahkan kepada ahli kubur tu sebenarnya. Itu sebenarnya. Sebenarnya perkara ni ulama kita faham. Sebab tu ulama kita sebut oleh kitab. Sebab tu saya kata dua. Nak takarrub asal kepada Allah. Tapi ada juga berlaku. Ada juga ni hak berat benar lah. Memang dia minta terus dengan ahli kubur tu. Tidak dengan Allah lagi. Ada berlaku tu berat benar tu. Yang ketiga tu, aku bernazar untuk malaikat Jibril. Mana tak berkait dengan Allah juga. Atau yang semisal dengan malaikat Jibril. Dengan tujuan bertakarrub kepada mereka. Jadi takarrub pada mereka ni dalam konteks tadi lah. Sebab tu setengah ulama kata takarrub kepada makhluk ni sebenarnya dia bertawassul. Sebab tu ulama kita potong tu, tak boleh bertawassul dengan orang mati. Bila kita potong iaitu, maka tak akan berlaku dalam ni. Tak ada lah bab nazar, bab nak guna, tak ada lah. Kita potong tu, tak boleh. Sebab itulah ulama kita anggap bahaya. Dia ada kesan yang buruk menganggap orang yang meninggal dunia ni dia hidup. Dan dia boleh beroperasi lebih aktif daripada semasa dia hidup. Bahaya, dia ada bahaya. Di situ dia ada bahaya. Dan daripada situlah sebenarnya timbul pula dia punya idea sampah pahala. Hidup tu lah. Baik, perbezaan antara nazar ini dan nazar maksiat. Ada selagi nazar, hak tak molek juga. Tapi tak sampai peringkat syirik, dia panggil nazar maksiat. Dia kata kalau pasukan Kelantan menang bola, dia nak cukup kepala. Dia bernazar gitu. Itu nazar maksiat tu. Tak lihat. Tapi kalau dia bernazar gitu, dia kena bayar lah. Sebagai nak disiplin, jangan kecek lagi lepas. Nazar-nazar lagi. Orang Islam ni, kalau dia nak kecek, dia nak bercakap, dia nak keluar kata-kata, dia kena pasti dulu. Jangan salah. Sehingga kalau salah sampai peringkat nazar tadi, kena hukum. Dalam bentuk bayar kafarah itu. Baik, ni nazar maksiat pula. Nazar untuk Allah, nazar maksiat ni nazar untuk Allah, bukan untuk orang mati dalam kubur, bukan untuk si fulan, bukan untuk itu, untuk ini. Tak. Dia nazar ni kerana Allah. Nazar untuk selain Allah sama sekali bukan diniatkan untuk Allah. Dia gini dia kena rujuk juga sebab dia bab nazar ni dia ada dalam kitab banyak. Saya nak sebut gini, kita baca, saya ni baca dia. Hak bawah tu nazar maksiat dilakukan untuk Allah akan tapi dalam rangka maksiat. Hak tadi tu nazar sama sekali bukan untuk Allah. Hak ni nazar yang dikatakan syirik tu. Tak tahulah apa dia tak bawah tu untuk maksud apa, tetapi beza nazar yang dikatakan maksiat. Nazar maksiat ni untuk Allah. Sebab tu aku bernazar kepada Allah. Memang dia niat kepada Allah. Kalau pasukan Kelantan ni dia nak cukup kepala. Tapi kerana Allah dia buat tu. Hak tu maksiat tu. Bahkan ulama kata tak wajib tunai. Tu. Nazar maksiat dilakukan untuk Allah, niat tu. Akan tetapi dalam rangka maksiat. Sepertinya contoh sinilah, aku bernazar untuk Allah untuk buat perkara ni. Hak dia nak buat tu benda yang bersalah dengan syariat. Sama ada benda tu lara, benda tu haram ke, tapi kerana Allah. Jadi nazar maksiat adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Namun isi dia tu, isi nazar dia tu berupa maksiat. Gitu. Misalnya katalah seorang tu bernazar. Dia kata, tapi cerdik juga dia ni. Dia kata kalau parti tu menang daripada raya, dia nak lanja atas retuk setelah raya. Katalah kalau ada kata gitulah. Lepas tu kalau dia lanja sungguh lah ke mana?
Dia cerdik juga, dia kata tak boleh nazar tu, tak boleh tunai sebab nazar maksiat tu. Memang dia ada dah tak buat tu. Pakali dia bayar dah tu kafarah tu. Jadi orang tu kalau ada orang tu kalau ada lah, ni cerita ni kalau berlaku lah. Dia kata nazar tu tak boleh tunai, jangan duk tekan lah dia sebab nazar tu nazar maksiat. Dia tak boleh haram tunai tu. Hak tu tak jadi syirik tu, tapi tu nazar maksiat berdosa. Dan dia kena bayar dengan jumlah tertentu. Kalau ada kata gitulah, kalau ada tu. Bunyi-bunyi sepuluh ada. Contoh nazar maksiat lah tu. Mana boleh gitu. Tapi hak tu tidak syirik, dosa besar. Tu beza dia. Hak nazar, hak kita panggil nazar syirik yang dikategorikan sebagai syirik tu, memang niat tu bukan kerana Allah langsung, untuk berhala, untuk orang mati, tak terlibat dengan Allah langsung. Tu dia panggil syirik. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar. Yufu ni maknanya mereka menyempurnakan janji. Nazar ni dalam bahasa Arab asal mana janji. Itu dalam bahasa Arab asalnya. Mereka menyempurnakan, tapi nazar ni janji kepada Allah. Dia panggil nazar. Kalau janji pada manusia tu dia tak guna kalimah tu. Jadi mereka menyempurnakan nazar. Dan wa yakhafu, dan mereka takut yauman kana syarruhu mustatira. Takut pada suatu hari yang mana azabnya berada di mana-mana. Merata di mana-mana, berazab dia tu di mana-mana pada. Sebab hari tu hari Allah nak azab orang yang melakukan maksiat. Dia tak boleh nak lari. Jadi maksud yauman kana syarruhu mustatira ni makna tak boleh nak lari daripada azab Tuhan. Bila orang tu akan dikenakan azab, tak boleh nak lari. Hari tu dia takut. Hari ni mana hari akhirat ni. Baik, cuba kita tengok dia punya syarah dia tu lah. Ayat di atas berkaitan dengan al-abrar, yakni orang-orang yang berbuat baik. Mereka dipuji sebab kalau mereka berjanji, mereka akan tunai janji itu. Sebab tu mereka dipuji. Jadi penunaian nazar itu berlaku kerana apa? Kerana takut pada Allah. Ini menunjukkan nazar itu ibadat. Masalah Nabi tak suka bernazar tu, itu hal lain, itu perbincangan lain. Nazar tu sendiri harus dianggap sebagai ibadat. Kerana tidaklah seseorang itu dipuji dan tidak berhak untuk masuk syurga kecuali kerana melakukan suatu ibadat. Jadi orang-orang abrar, orang baik, lawan dia asyrar. Asyrar ni orang-orang jahat. Abrar ni orang-orang baik. Kata jamuk lah tu. Jadi bila mereka menunaikan nazar, Allah puji. Dan Allah sebut bahawa mereka ini akan dapat, maknanya kira-kira boleh syurga lah. Sebab tu dipuji perbuatan itu. Maknanya itu menjadi dalil bahawa nazar itu ibadat. Okey. Oleh kerana itu bernazar untuk selain Allah tabaraka wa taala adalah syirik. Sebab nazar adalah ibadat. Maknanya bila dia menazar bukan kerana Allah, maknanya dia telah melakukan ibadat bukan kerana Allah. Sedangkan mempersembahkan ibadat untuk selain Allah itu adalah syirik. Jangan kena ingatlah syirik ni syirik akbar ni, bukan syirik asghar. Syirik ni syirik besar yang menyebabkan jadi rasa akidah tauhid. Itu maksud syirik di sini. Jadi masalah syirik ni, kenapa kadang-kadang syirik yang jenis-jenis begini? Memang tak sembah berhala orang Islam kita ni. Tapi dia tak terasa hak ni. Syirik ni super tu juga. Sembah berhala syirik tu dia boleh merosakkan tauhid. Yang merosakkan tauhid ni bukan sembah berhala tu saja. Banyak lagi hal lain. Percaya pada sesuatu boleh memberi kesan kepada kita, tangkal, azimat dan sebagainya. Tak sembah berhala, tapi hak tu boleh menjahanamkan juga tauhid tu. Kena ingat gitu. Kita tak sembah berhala boleh katakan tak buat bobok kita ni. Tapi barang-barang lain tu, hak tu bahaya. Yang dia tak sedar, dia tak berasa pun. Lepas tu kalau berlaku syirik pun tak ada perubahan pada susuk tubuh dia tu. Dia tak kata kalau jadi syirik, jadi bekok ke, tobek situ. Asrak warna orang. Nak bekok tu. Tidak jenis lagu tu. Makan lalu sesuatu lah. Nega pun tak ada terjejah pun. Tapi syirik. Tu bahaya tu.
Sebab tu hak ni dia tumpu ada pada iman. Orang beriman sungguh dia takut pada barang-barang lagu. Walaupun tidak menjejaskan ekonomi dia pun. Walaupun tidak menjejaskan hubungan dengan masyarakat pun. Tapi dia takut. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan akhirat. Dia ada dalam kitab sebut. Saat ni masa tadabbur surah, tadabbur ayat lah. Ada mana ulama tanya. Bertemu Tuhan ni apa maksud? Liqa'a Rabbi. Liqa'u Rabbi ni apa maksud? Bertemu Tuhan ni apa maksud? Apa yang dikatakan orang kafir takut bertemu Tuhan? Apa Tuhan ni zalim ke? Berapa banyak mana ayat Tuhan kata dia tak zalim. Dia tidak menganiayai makhluk dia. Apa takut jumpa Tuhan? Tapi orang Islam pula nak jumpa Tuhan. Apa jadi gitu? Jadi hakikat berjumpa Tuhan apa makna berjumpa Tuhan? Apakah dia tu kita boleh kata berjumpa Tuhan ni dia semacam istilah dah ke lagu mana? Ulama kata istilah. Dia jumpa Tuhan ni maksudnya untuk dapat balasan. Tu makna jumpa Tuhan. Hak tu jadi takut orang buat jahat tu. Hak tu yang jadi orang Islam nak tu sebab nak dapat ganjaran tu lah. Jadi jumpa Tuhan hakikat nak dapat balasan. Kalau awak buat baik, awak dapat baik. Hak tu yang orang Islam nak tu. Tapi orang kafir tak sebab apa? Sebab dia akan dapat balasan yang buruk. Hak tu takut tu. Tu sebenarnya hakikat jumpa Tuhan. Kalau sebut gitu kan dia mudah kita faham. Baik, Allah berfirman lagi, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhr fa innallaha ya'lamuh." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi maknanya kamu kena tunailah. Mungkin kamu bernazar sorang-sorang kamu, tak ada siapa saksi pun. Tapi Allah tahu. Kena berhati-hati. Syarahan ni, huraian ayat ini menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla mengetahui semua nafkah dan nazar seseorang, sehingga Allah akan membalas kita atas hal itu walaupun orang tak tahu. Balas ni mana kalau kita tidak tunaikan, Allah akan balas dengan balasan yang buruk. Silap-silap hari bulan akan diazab. Begitu juga orang yang buat menunaikan nazar, Allah akan puji dia. Dia beginilah mudah kalau dalam bahasa Quran ni bila kata Allah redha, Allah puji, itu isyarat pada dapat syurga. Itu semua ulama kata begitu. Dan ulama sebut bila Allah puji seseorang dengan nas, secara nas Allah puji. Misalnya Allah puji sahabat, Allah redha pada sahabat. Ulama kata dia jadi ketetapan, tak akan berubah. Bila Allah puji seseorang, tak mungkin orang ni jadi buruk akan datang. Hak tu dalam kitab Syiah dia kata pahaman tu salah. Syiah kata sebab dia kata ada juga Allah puji tapi jadi jahat orang tu selepas tu. Sahabat lah. Allah puji radhiyallahu anhum wa radu'an, tapi selepas tu dia murtad. Makna ketetapan ahli sunnah buat tu tak betul sebab dia bercanggah dengan realiti. Tengok dia punya safsatah dia tu. Kita kata dia kata tak betul lah. Sebab apa? Dia kata kalau kita kata bila Allah puji seorang, Allah menyatakan redha pada seorang, orang tu tak akan berubah jadi jahat, tak betul sebab realiti tidak menunjukkan begitu. Mana bukti dia sahabat jadi jahat? Kita pun pening nak jawab. Dia kena jawab gini, hak mu sebut tu tak betul dah. Tak seru bicara tentang redha tu. Sahabat jahat, dia bagi 3 sahabat. Hak tu tak betul dah. Kamu saja kata begitu. Tapi cara dia gitu. Jadi kita tak nampak dah pembahagian sahabat. Sebab tu ulama kata, misalnya Khalid Al-Asqalani kata dalam kitab Dalalta tu, dia kata Syiah ni kalau dia kecek kena perhati setiap patah perkataan walaupun tidak wahyu kata-kata dia tu. Sebab apa? Sebab dia nipu peringkat tinggi. Dia kata laukana syi'an laukana syi'i baqaratan lazabahtuha. Dia kata kalau Syiah ni lembu aku sembelih lama. Kata Syekh Khalid. Sebab dia kata pengalaman dia kalau baca kitab, pembayar ayat tu pun dia ada takiyah dah. Jadi kena parti sesuatu. Cuba tengok sebab ada yang terkena ni. Jadi dia kata tak betul kata-kata ahli sunnah tu. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan realiti. Macam mana tak berubah bila Tuhan kata ridha pada orang ni, tiba-tiba berubah jadi jahat. Tu realiti tu. Maknanya tak boleh kata gitu. Tengok dia buat cerita, padahal dia buat tu tak betul dah tu. Sebab itulah dia kata ada berlaku badak kepada Allah tu. Dia pergi situ. Allah tak tahu sahabat ni murtad. Allah puji tu salah puji. Sebenarnya sepatut tak puji. Salah. Tu dia panggil badak. Dan hak tu termasuk akidah besar dia. Itulah.
Baik, tak apalah. Yang saya nak sebut tadinya, bila Allah puji seseorang secara seperti sahabat, jelas Allah puji sahabat. Ataupun Allah puji orang buat baik, itu isyarat kepada syurga. Cumanya ulama kata puji, contohnya sahabat ni puji jelas, ini nas berkenaan sahabat, bukan nas umum. Allah reda bersat mereka. Mereka tu mau muhajirin dan ansar. Maknanya jelas tak akan murtad dah mereka. Kena pegang kepada Quran. Tu. Tapi kalau puji tak ada sesiapa yang menunaikan nazar, Allah puji dia. Tu kena tengok, tak tahu siapa tu. Umum atau umum. Hak tadi puji sahabat tu jelas tu sahabat saya. Untuk gia kitanya walladzina tabauhum bi ihsan, untuk gia kitanya orang ikut mereka pun akan dapat juga. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua perbuatan manusia, nafkah dia bayar ke tidak nafkah dengan betul terhadap keluarga dia ataupun apa saja, dia nazar, sama ada dia nazar sore-sore ke, tak ada siapa tahu. Allah tahu. Jadi kena tunai, tetap kena tunai. Kalau dia tak tunai, dia akan dihukum oleh Allah. Maka dengan ini diketahui bahawa memenuhi nazar adalah ibadat, sedangkan mempersembahkan ibadat pada selain Allah. Jadi kita kata sudut syirik nazar selain Allah ni atas dasar kenapa haru? Nazar ni ibadat ke tak? Kalau nazar tu ibadat, bila kita bernazar kepada selain Allah, maknanya kita mempersembahkan ibadat kerana Allah. Itu termasuk dalam syirik. Nazar itu faedah dia, ni kesimpulan. Nazar itu adalah ibadat. Maka memalingkannya, yakni meniatkannya untuk selain Allah merupakan syirik akbar yang merosakkan akidah tauhid. Yang kedua, menetapkan ilmu Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Mana Allah tahu semua perkara. Yang ketiga, ketetapan bahawa setiap perbuatan itu ada balasannya. Kalau hak baik, baiklah. Hak jahat, jahatlah. Yang keempat, anjuran untuk menunaikan nazar selama mana dia tidak dalam bentuk maksiat. Sebab bagi sesengah orang, walaupun ulama kata Nabi tak suka nazar ni. Ni nak buat sesuatu kena bernazar. Nampak sangat tu kepentingan diri tu. Tapi kok mana nazar ni ada. Jadi nazar ni dia berguna untuk siapa? Untuk orang yang biasa-biasa ni. Dia jadi motivasi kepada dia. Bahkan bagi orang biasa, nazar ni dia boleh jadi satu bentuk cara dia mengharapkan kepada Allah. Tapi orang perkat tinggi, waktu Nabi pun tak suka nazar ni. Bukan keutamaan lah maksudnya, tapi harus. Jadi hak ni termasuk dalam ibadat. Bila bernazar kena tunaikan. Kok mana pun hak ni ibadat lah, kita terima lah. Tapi kena cara yang betul. Sebab tu saya tekankan di sini bahawa setiap perbuatan yang dianggap ibadat mesti dilakukan dengan berdisiplin. Sebab itulah dia ada dalam kitab ni, dia ada bincang khusus tentang adab. Adab tu adab puasa, adab makan minum. Adab tu maksud kau nak supaya boleh pahala. Sebab tu ulama kata kalau kita tak usah guna istilah adab, kita guna sunnah sama. Sunnah makan. Kalau awak makan tak ikut sunnah, kenyai pun kenyai tapi tak boleh pahala. Hilang dahaga tapi tak boleh pahala. Apa? Sebab tidak ikut sunnah. Jadi sunnah tu makna disiplin. Tu. Jadi agama Islam ni agama disiplin. Pergi masjid tak boleh pahala. Apa? Langgar disiplin. Pakaian kotor. Waswah misalnya. Anak kena ada sekali. Siapa kita tengok dia, kita lari lalu. Tak tengok dia ada kedut dia. Kalau ada kita duduk lain. Kena sekali hari tu. Dia mari lewat. Dia mari duduk tepi saya. Kita pun tak paling tengok siapa tu bukan duduk rumah je. Dia baca, dia nak akad takbir tu 5-6 kali. Derah pula tu. Usalli. Berkali sak tu tak kena molek ni nak. Hamzah. Siapa mana? Siapa at-tahiyah tak habis lagi. At-tahiyah saja tu tak kena molek angin dia tu. Siapa habis? Lepas tu ada lah jiran dia kata, ustaz dia kata dia ni memang popok kita kalau mari tengok dia tak saya duduk tepi dia. Siapa sebut gitu. Apa tu? Terganggu, berat hati. Ahli Jumaat tu kata pelik ni, kalau dia jadi imam tak ada apa-apa. Kalau dia jadi imam sama sedah. Allahu Akbar, tak ada apa-apa. Tu pengalaman kita tafsir lepas tu. Nak tengok dia ada, jumpa di masjid Wakhiyah, tengok dia kita gali sana takut dia mari. Mungkin dia kenal. Yang panggil kita tepi lepek kena apa baru ni pula. Dia jadi imam oleh. Saya tak pernah jadi makmum dia, tapi ada riwayat.
Nak buat mana? Tu perlu itu was-was tu. Tak boleh tu. Tak ada kebaikan. Kena jagalah ni. Kena jaga tu. Kalau tidak kat bahaya lah ni. Baik, tak apalah tu. Jadi dalam sahih as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Di situ dia buat tu bawah siapa dia Aisyah tu. Disebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda berkait dengan nazar ni, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyah fala ya'sih. Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, ni nazar syar'i lah. Nazar syar'i. Maka hendaklah dia tunaikan nazar tu, kena patuh. Tetapi sesiapa bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepadanya. Maknanya jangan laksanakan nazar itu. Cuma dia kena bayarlah sebab dia kecek. Nak denda sebab kecek, bercakap, berjanji, denda kerana berjanji. Supaya beringat lain kali jangan buat gitu. Itu maksudnya. Baik, syarah kepada hadis ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang bernazar dalam ketaatan agar bersegera menunaikan nazarnya seperti seseorang yang bernazar untuk mengerjakan salat, bersedekah atau amal ketaatan, dia kena buatlah. Dan melarang orang yang bernazar dalam kemaksiatan untuk menunaikannya seperti seorang yang menyembelih untuk selain Allah, mengerjakan salat di kuburan, bermusafir untuk mengunjungi kubur dengan tujuan tertentu, atau untuk melakukan maksiat. Hak ni betul-betul berlaku pada setengah-setengah orang terlibat ajaran salah. Siapa dia pergi ke kubur Nabi Hud tu nak, supaya persiapkan sebab nak pergi Mekah. Padahal Nabi larang tu, tak boleh gitu. Awak ziarah kubur sini pun boleh. Kan ada berlaku satu kisah sahabat Nabi, dia bernazar juga. Mana kalau sekiranya begini-begini, berlaku begini, dia bernazar. Dia akan pergi semaya dulu di Palestin. Ingat dekat ke Palestin? Sahabat lain kata tak perlu. Sebab apa? Sebabnya kamu bernazar nak pergi di Palestin. Mana nak pergi semaya situ. Sedangkan Masjid Madinah dengan Masjid Mekah ni lebih besar lagi daripada Palestin. Kamu buat sini tak apa. Boleh tu. Contohnya kita nazar, kalau anak saya lulus saya nak pergi semaya di Masjid Shah Alam, buat masjid ni pun boleh mengikut ulama. Sebab tak ada lebih masjid tu sopo ya. Lebih dia besar ya. Kisah Umar gitu. Tak boleh. Dia mengikut ulama dalam syarah hadis. Jadi kisah sahabat tadi, kira-kira memang dia nak pergi lah Masjid Palestin. Sahabat lain kata jangan. Kamu buat sini sebab ni lebih mulia lagi. Mana sahabat faham tu? Mana tercapai maksud, mana tak perlu bayar denda tu. Dia boleh laksanakan nazar dengan solat di Masjid Nabi atau Masjid Mekah. Hak tu lebih mulia daripada Masjid Palestin. Mana kalau kita bernazar gitu disebut. Dia ada perbincangan lain pula lah tu berkait tu. Ni dalam Sunan Nasa'i ada perbincangan itu. Dalam Kitabul Masajid itu. Tetapi kalau tak ada pilihan, misalnya dia nazar ke, dia kata, kalau anak dia sembuh daripada penyakit COVID ni, dia kata, contoh ni, dia nak melih serati. Melih tu mana nazar nak sembelih? Kerana Allah lah. Kerana Allah. Niat tu kerana Allah nak sembelih. Boleh. Patah ada ustaz kata saya dengar, dia kata sebab dia niat nak sembelih, dia tak boleh makan. Gong ngoti. Dia kata dia tak boleh makan sebab dia niat nak sembelih. Lemah ngoti kita dah. Ni tu tu je lah. Sembelih ni apa sembelih? Lepas tu kalau dia niat nak makan, tak boleh sembelih. Makan begitu sekati. Kekoh gitu, hidup-hidup gitu. Gong tak faham tu tak. Sembelih kita kata kita nak melih kambing tahun ni. Lepas tu hak nyanya kan? Hak dia niat tu. Apa sebab dia niat nak melih? Awak nak makan sebab saya tidak niat. Saya niat nak melih ya. Tak kau gong tu. Pelik semua. Lepas tu menyusah ke masyarakat dia ikut tu. Sebab tu mana nak kata ni bagai sabkul kala jenis telacah lidah ni payah. Nak kira sabkul kala jenis telacah lidah. Acak telacah lidah. Menyusahkan dalam agama. Nazar ni cuba tengok faedah. Nazar merupakan ibadat, maka mempersembahkan nazar kepada selain Allah termasuk syirik. Tidak boleh ditunaikan, haram ditunaikan, dan tidak diwajibkan membayar kafarah. Tak wajib bayar kafarah pun. Tapi ada setengah ulama kata kena bayar. Sebab nak ajar jangan dikecek lagi-lagi. Ada yang kata khilaf lah situ. Ada yang kata kena bayar. Sebab apa? Nak ajar lidah. Jangan duk mudah duk nazar. Wajib menunaikan nazar dalam nazar yang berkait dengan taat kepada Allah tu wajib. Ni semua ulama terima lah ni. Wajib ni.
Haramnya memenuhi nazar maksiat, tetapi dia wajib membayar kafarah sebab dia tidak sampai peringkat syirik nazar. Kalau hak sampai peringkat syirik tak perlu bayar kafarah. Dia tak jadi pada awal, tak perlu. Tapi ada setengah ulama kata molek bayarlah sebab nak ajar lidah tu. Nak ajar, nak disiplinkan kita. Jadi kadang-kadang manusia ni bila habis duit dia ingat lama tu kesalahan. Tu salah satu dari segi psikologi lah. Baik, seterusnya la nadhra fi ma'siyah wa kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam maksiat. Dan kafarah adalah kafarah sumpah. Maknanya kena bayar kafarah tu dengan kadar sumpah tu. Sumpah yang tidak sumpah tu. Lepas tu dia tak buat. Nazar berapa jumlah dia. Itu khilaf juga di kalangan ulama. Tapi kena bayar denda lah dalam jumlah tertentu. Baik, kandungan bab ini secara kesimpulannya, menunaikan nazar adalah wajib. Jika sudah menjadi ketetapan bahawa nazar adalah ibadat untuk Allah Ta'ala semata-mata, maka menyelewengkan niat kepada selain Allah adalah syirik. Dan syirik ini syirik akbar. Dilarang menunaikan nazar maksiat. Apatah lagi nazar itu nazar syirik kepada Allah. Lagilah. Baik, kita masuk bab yang ke-13. Termasuk syirik isti'azah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Cuma saya nak bagi sedikit ulasan sini berkait dengan nazar. Boleh dikatakan tidak syiah sajalah. Kalau syiah tu kita tak ambil kira ada syiah. Orang yang terlibat dalam jari salah ni memang dia ada nazar kepada kubur ni. Memang ada, tak tahulah kenapa. Dalam pembacaan saya lah, mesti dia ada nazar di kubur. Makna nazar ni perkara yang ada pada setiap agama dan setiap ajaran. Agama Hindu semua ada nazar. Istilah nazar. Cuma dipersembahkan kepada siapa. Jadi kalau orang dakwah Islam, selain syiah lah, syiah kita tak kira lah, memang dia ada pergi berkait dengan kubur juga. Jadi kubur ni banyak kaitan dengan perbuatan hak baik dan juga hak tidak baik. Sebab itulah ulama sebut kena berhati-hati. Dengan saya tu ada 3 buah kitab. Tajuk kitab tu kubur. Maqbarah, Kuburiyum, tu nama kitab tu. Kalau kita baca tu terkejut lah, boleh tahu lah. Tidak, maknanya teruk. Boleh kata orang tarikat ke pun ada berkait. Pergi kubur. Siapa ada gitu gali kubur, duduk zikir dalam kubur. Macam-macam berkait kubur. Pelik sungguh. Semua tu dia kembali kepada takarrub dengan maksud untuk capai tawassul. Tu sebenarnya. Sebab tu bahaya sangat. Tak tahulah saya Ustaz Ani. Sebab dia siap dah tulis tu. Lama dah tu. Isal thawab. Siapa pahala tu. Kata tu Syekh kita saya dah. Tak catat lagi dah. Tak ada punya ni. Tu bagus juga tu. 100 muka surat lebih kat luar tu juga. Pun akidah siapa pahala tu, itu sebenarnya risiko. Dia ada risiko tu. Bahaya tu. Bahaya tu. Siapa pahala kepada orang mati. Dengan maksud siapa pahala sewan, dia siapa pahala ni kita pun terima memang siapa pahala. Tapi pahala sangat siapa tu lagu mana? Disiplin. Sebab tu saya kata disiplin. Semalam pun saya sebut. Jadi ada tegal. Bukan semalam, sebelum balik sini lah. Jadi timbul isu. Sebab dia bila bulan Ramadan ke dia akan tubik borai-borai tu. Bukan borai masuk universiti, borai lain. Tubik lato pergi. Enggak ditanya saya. Nak sedekah pahala ni. Hak je buatnya Papa Hafiz ni. Papa Ustaz je buat, dia ada bayaran. Sebab ada kalau pergi Mekah tu, kalau depan Kaabah tu dia masuk selalu tu. Masuk selalu tu dia mahal sikit. Sebab dia naik kapal terbang tu. Kos dia berbeza-beza. Bahkan ni tempat saya kuliah. Jadi yang ni nama-nama yang telah buat pembayaran Allah, dia jadi pelik lah. Pak kita tak siapa lagi asas tu. Kan ada dah. Dia sebut ni hak telah bayar dah nama. Dia okey, dia baca sebab sanak. Anak dia gini telah niat kepada mak dia gini. 1, 2, siapa habis jujur. Dia dengar tak apa ni. Duit yang dibayar tu boleh support untuk orang buka puasa. Dia guna untuk support buka puasa. Sebab tu dia kata kita buat di mana molek. Ke support orang buka puasa dekat boleh pahala supaya dia puasa tu. Tidak gitu ni. Tengok tu. Tu pandai tuil tu. Dia capur tu dengan hak dia modified, dia capur dengan hak asal. Hak tu orang panggil bid'ah idhafiyah tu. Hak tu taksir tu. Isu dia lah ni ya. Bila kata baca Quran siapa tu jadi panas gitu. Jadi berlaku sedikit perdebatan lah.
Banyak cerita kalau sebut tu pun saya sebut banyak. Cuma nak ayatnya orang kita duduk tahap tu lagi. Sanggup buat keluar duit. Gak orang kaya-kaya, gak habis duit. Ngah tok nenek dia tak kenal apa. Niat belaka. Sehingga tu dia tulis itu makcik dia yang nenek dia yang ketiga dia pun tak tahu nama. Saya kata lagu ni lah agama dah kau popok ni. Nyak pusing. Muka dia baca di masjid. Kita dengar nenek dia yang ketiga. Jadi kita tahulah dia tak tahu nama lah tu. Pakai tak ada nenek. Mesti ada keturunannya. Nah, siapa begitu sekali. Jadi boleh duit banyak lah. Jadi bila saya pergi kuliah di tempat lain, kuliah Sunan Tirmizi ni, dia kata, Ustaz, masjid buat tu Ustaz tahu ke tidak? Dia kata, benda-benda gini dia boleh sesahkan kos elektrik tu. Dengan hak ni ya boleh. Kita kecek saja bui derma ke masjid dia. Dia bui lah kita pula. Tu tak apalah. Tapi nak ayatnya orang kita ni dia memang kreatif bab tu Dia tahu cara nak buat tu lagu mana. Tu. Tapi hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Dia mudah ya. Kalau kita belajar hadis ni mudah ya. Nabi sebut kelebihan orang mengajar Quran, anak murid dia baca Quran pun dia boleh pahala, tak payah niat-niat pun. Lepas tu lagu mana tadi tu kawan tu mati 40 tahun kita baca Quran boleh dia. Jadi tak ada kelebihan tu guru. Tak ada kelebihan tu. Jadi mana kelebihan tu guru? Mana kelebihan ibu bapa yang anak dia baca Quran boleh pahala? Apa? Orang lain yang tak kenal mata hidup pun boleh juga pahala. Tak ada kelebihan. Jadi hadis-hadis tadi jadi mula hadis tu. Tak ada kelebihan jadi. Padahal Nabi nak bila mati seorang anak ada tu, ilmu manfaat tu dia boleh pahala lagi secara jariah dan sebagainya. Nak ayat kelebihan tu, tak ada kelebihan tu jadi. Tu dalam istilah dia panggil menyelewengkan makna hadis. Dosa besar tu. Kalau kata halal boleh jadi kafir. Kalau kata halal menyelewengkan makna hadis. Tu benda-benda gitu. Jadi hak kita duk bincang ni sebenarnya berkait dengan itulah juga. Ni hak ni sebenarnya hak kita duk bincang, tak leh tawassul, tak leh takarrub dengan cara tidak berdisiplin. Dia akan bawa ke situlah kau. Bahaya. Akhir sekali umat Islam ni dia jadi tidak seperti hak Nabi bentuk di peringkat awal dulu. Tak jadi lagu tu. Ya. Boleh. Dua-dua ada so. Jadi kalau kita tak tahu kalau dia bunyi kita tak tahu. Sedangkan saya dah kita bunyi kita tak tahu kita so tengok agak siapa apa ini. Dia isu tak tahu ni mungkin lain cerita sikit lah. Tapi selepas rakyat tak tahu lagi tu masalahnya. Dia gini sebenarnya. Masalah tak tahu tu kalau betul-betul tak tahu tu. Betul-betul sebab tu dia gini. Orang kampung ni dia ada ikut dia. Hak kita panggil ustaz, orang panggil Tok Lebani lah ikut orang kampung. Sebenarnya. Jadi orang kampung ni tak tahu. Saya tidak nafikan ada orang kampung tak tahu. Dia ingat boleh. Ustaz kata tak, ustaz tak erti. Lepas tu mungkin ngaji ke dia dulu. Mesti ustaz ni erti. Lepas tu dia pada jawab besar pula tu. Masuk dalam radio. Bukan masuk dalam radio. Orang kampung masuk dalam orang tak tahu. Masuk dalam radio. Masuk dalam TV. Tobik sama dalam TV. Patut orang erti dah. Jawatan pun jemput dia mari. Tokai tak erti. Hak berat lagi dia kata, Tok peti kata boleh. Berat lagi kita. Sebab tu bagi saya dia ni kita serah pada Allah. Hak ni, hak erti ni. Hak duduk bahas, hak duduk berhujung dengan tapi kekal lagi lagu tu. Cuba fikir tak nak sabar sikit kabut. Saya bincang setengah jam tu. Saya rayak lah dia, kok mana siapa? Cuba rayak. Tu dia kata Imam Ahmad kata siapa? Imam Ahmad ayat siapa lagu ni tak ada ayat, tak ada ayat. Kalau tak ada ayat maknanya kata-kata dia tu tak cukup untuk kita faham. Dan saya sebutlah saya faham Imam Ahmad kata siapa tu, kita pun kata siapa. Saya kata siapa baca Quran. Tapi siapa lagu mana? Anak murid baca, memang siapa ketuk guru pahala. Pahala lain bukan pahala anak murid. Tapi kalau kita transfer pahala ni, pahala mana? Pahala mana? Saya baca Quran, tiba-tiba boleh kau orang mati 40 tahun. Kita pun tak kenal dia. Pahala mana dia boleh tu? Pahala mana? Pahala kita baca ke? Lepas tu kita baca Quran boleh ke dia? Boleh fitis dia mari. Dia kalau saya bukan awak nganyi tu, orang tu jawabnya. Boleh fitis. Dia waktu kita bilang, macam mana kita boleh arah
Dia pahala-pahala ni siapa dia yang urus? Kita ke malaikat? Malaikat yang urus tu. Nak arus malaikat ni pahala saya baca ni jangan masuk dalam akaun saya ni. Wui ke akaun si mati. Dia buat sebuah kerja bank, transaksi bank kali ni. Fikir kat logik kau lagu tu. Sedangkan siapa pahala ni pahala lain kan misalnya ayah saya dah. Dia dengan sebab dia saya boleh berhenti baca Quran duk harta gano kita wal dari saya dia ngajah diri Qurannya. Mana kita baca Quran tak payah niat siapa ke dia. Pahala mana tu? Nabi sebut pahala lain. Allah beri pahala lain. Pahala kita baca boleh kita. Tu. Ni boleh kau tu pahala mana? Kata kalau boleh sesat tu anak pun nak terima. Patut kena ada dalil. Dia kata mana? Orang ni jawab. Dia tegal lah sebab dia ni berpendapat boleh. Sebab ustaz kata boleh. Tok peti tak je larang seorang rambut dia kata. Dia ngaji dengan kita. Tapi dia marah kita. Saya kata biar molek juga tanya. Akhir sekali saya kata, pergi tanya tok peti tu. Pahala mana boleh? Cuba. Patut kalau dia kata pahala hak baca Quran tu, patut hak dia baca Quran boleh ke apa? Adalah hak jawab tu muka ramai kan. Dia kata boleh pahala tu muka dia boleh duit dah. Jadi boleh sikit lah pahala dia ni. Muka dia boleh duit dah. Hak kawan ni tak boleh duit langsung sebab tu boleh pahala banyak. Jadi hak dia baca boleh juga sikit. Cuma sebab dia boleh tidak. Lemah kita pun sakit kepala, kita pun tak erti nak kajak ni. Saya kata yang kata boleh sikit pahala tu tahu mana? Muka pahala ni gaib, perkara gaib. Tak boleh. Tak boleh. Tapi dia kecek luar lah. Tak boleh. Saya kata kita nak kata boleh kau ini sebanyak ni kena ada dalil. Sebab tu Imam Ahmad kata boleh tu dalam konteks ada kaitan. Sebab tu Imam Nawawi kata. Ada orang tanya Imam Nawawi lah berkait dengan bila Nabi sebut ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang menanggung anak yatim ni dekatnya dalam syurga seperti dua jari. Jadi apakah maksudnya kita kena tanggung sendiri, kena masak untuk dia, kena tok rumah kita atau kita sewa kita urus? Itu kan maksud hadis tu. Imam Nawawi kata itu zahir hadis tu begitu. Tapi pada pandangan saya kata Imam Nawawi, maksud hadis tu makna orang yang terlibat. Sama ada secara langsung atau tidak langsung. Misalnya dalam lebak anak yatim kita tak urus pun kita jui duit ya. Maknanya kita terlibat. Dapat juga kelebihan tu. Ataupun kita hanya wakaf tanah, kita tak terlibat pun dalam pengurusan. Ataupun kita bui seming sebik ya untuk buat bangunan tu. Ada saham kita pun akan dapat juga kelebihan tu. Sebab Imam Nawawi kata usahalah supaya kita terlibat sahaja. Dalam apa bentuk penglibatan. Pemahaman Imam Nawawi itu berkait dengan kita nak dapat pahala dengan orang ni, kita kena ada kaitan dengan dia. Bapa tu guru Quran saya boleh pahala sebab ada kaitan dengan saya. Dia guru saya. Saya pandai baca Quran sebab dia. Sebab tu dia boleh. Patut ayah saya dia boleh pahala muka dia ayah. Dia panggil ubuah dan umumah tu. Kebapaan dan keibuan tu dia berkait dengan anak tu. Itu kelebihan ibu bapaknya kalau ada anak soleh. Tak niat pun. Mana ada kaitan. Hak ni kaitan ke dia? Dia kata anak cucu Nabi ada. Kata kalau lagu tu gak. Lagu tu sesat. Masalah memang sesat sungguh tu. Cuba rakyat kaitan ke boleh? Tak boleh nak rakyat. Kawan ni pun kita tak kenal. Kaitan tu kena ada. Sebab tu orang terlibat. Misalnya contoh kita kata program kita ni orang siapa boleh ilmu ngaji Bukhari ke apa. Kita kata pengurus dia. Dia orang terlibat. Siapa dia lagi terlibat? Hak kita ada sama seria lah. Kalau kata tak. 50 sen sebulan. Akan dapat dengan kadar tu lah. Tapi akan dapat sebab ada kaitan. Ini tak ada kaitan langsung nak dapat lagu mana. Dia pastikan sebab Imam Nawawi kata pastikan kamu terlibat. Baru kamu dapat. Tu. Lepas tu kena perhatikanlah 3 hadis. Idza matal insan. Setengah ulama kata matal insan tu lebih kuat lagi hadis. Daripada idza mata ibnu Adam itu. Tak apalah tu. Bila mati seorang manusia tu terputus amal. Apa maksud terputus? Mana tak boleh pahala lagi. Kecuali boleh lagi pahala walaupun mati melalui 3 saluran. Gapo dia? Waladun salihun yad'ulah, anak soleh. Hak doa pada dia. Ciri anak soleh salah satunya doa pada bapa. Patah ada huraian lain lah. Lepas tu gapo dia lagi? Ilmun yuntafa'u. Ilmu yang diambil manfaat. Tak ke ilmu gapo pun ulama kata. Asalkan ilmu tu berguna untuk kebaikan. Selagi sedekatin jariah, sedekah yang berpanjangnya. Nak ayatnya kalau ada hal ni manusia mati tu boleh. Tapi kena ingat
Ketiga-tiga ni dia berkait dengan usaha si mati masa dia hidup. Bapa kita kata gitu. Ilmu. Kan dia mengajar. Dia mengajar bila? Kan dia mengajar lah kubur. Sebab ada mengajar lah kubur padahal lah ni. Ada dia kita terima ilmu dalam kubur. Daripada tu kuliah ada kan? Dalam internet tu. Ni kita buat dalam tu siapa ni. Nah. Mana dia mengajar ilmu tu masa dia hidup. Lepas tu dia lagi. Anak soleh. Memang dia boleh anak soleh masa dia hidup. Tak ada lepas mati boleh anak tu. Kecuali bini dia mengandung 2 bulan dia mati tu lain. Tapi kau mana buat masa hidup tu buat tu. Minta maaf bahasa gitu sih. No. Masa hidup lah kau tu. Lepas tu sedekah tu dia bila. Masa dia hidup. Kalau dia tak bui pun anak dia sedekah harta. Harta dia tu dia cari masa hidup. Semua tu berkait dengan usaha. Kenapa yang melihat hari tu? Sebab saya dengar kejut kita. Ada seorang ustaz, malah sebutlah nama ustaz ni. Kalau sebut contoh bahasa dia pun kenal lalu. Dia kata mana? Dia baca hadis tadi, dia kata Nabi kata bila seorang itu mati putus amal. Maknanya putus amal tu amal dia. Tak ke siapa ke dia. Amal orang lain siapa ke dia? Oh, paruk dia hurah. Bila mati seseorang, maka terputus amal. Terputus amal nak buat amal mana? Mungkin dia mati dah. Tak payah royak tu. Gak ngerti. No. Nabi bukan royak tu. Tak payah royak tu. Nabi nak royaknya boleh lagi pahala. Kalau ada hak 3 karun. Dia pergi urah tu hanya. Bila mati seorang terputus amal. Putus apa putus amal? Sebab dia mati. Tak payah royak tu. Nabi bukan royak tu. Supaya cerita kata Allah turun ke langit dunia lah. Dah Allah nak tengok hamba dia duk buat gapo. Waktu tu lah boleh berdoa molek Allah. Situ Nabi bukan nak ayat cerita turun. Nabi nak ayat cerita rebut peluang pada waktu sebab Allah turun ke langit dia pada 1/3 malam. Nabi tidak nak fokus pada turun. Tiba-tiba balah bak turun tu. Hak Nabi nak ayatnya ke dia rebut peluang pada waktu tu lah. Kalau malaikat pun kita itu ni Tuhan sendiri tu nak tengok hamba dia buat ke dia pada waktu malam. Rebutlah peluang. Hak tu poin hadis tu. Dia duk sibuk Tuhan lagu mana. Terlupa bicara isu sebenar. Tak gam. Payah kita nak kecek. Saya buat contoh malam pun. Biarlah mari contoh mudah dah. Jangan bawa orang lagu ni tempat nak pergi main anak kau nak pergi bahaya. Jadi kecek banyak. Bawa dia lagi. Bawa dia. Poin sebenarnya dia saya dah kecek jangan lebih-lebih tu. Tapi dia jenis lebih tak boleh. Dia pergi tu nak nanti tua rumah duk idai apa tu, dia lengok kepala tengok. Dia tengok ada sarang lapar rumah tu. Lepas tu dia tengok ada nampak sikit dia punya anak-anak. Dia error tu. Dia kata, ada anak-anak rumah ni. Dia pun royak lagu ni macam perlu habis pergi kali dengan dia tu. Muka pergi nak berisik tu. Duduk sebut anak-anak sarang lapar. Lepas tu hijau, kawan dia kata hijau. Tubik juga orang jari-jari dia kata. Nak yang teruk orang lagu tak boleh. Dia tak tahu gisi tu nak fokus pada kau dia. Rasa orang lagu kadang-kadang kita kecek poin ni orang kita nak sebutnya. Hak turun Allah tu kita tak payah bincang sebab tu sahabat tak jadi isu sebab dia tahu Nabi nak ayat ke dia situ. Bukan Nabi nak bincang tentang turun Tuhan, nak bincangnya gebuk peluang pada waktu tu. Sebab Tuhan sendiri turun bukan malaikat. Kalau malaikat pun kita gebuk peluang dah. Malaikat akan buat turun rahmat atas hari tu. Ni Tuhan sendiri tu. Nuzulullah itu. Hak tu dia nak ayat ni. Rahmat tu. Dia duk bincang. Siapa dia kata Tuhan turun? Menyamakan manusia dengan makhluk. Kafir orang tu. Mudah ni dah. Tu benar-benar gitu. Kita kena faham lah. Nak fokus kepada dia. Tu. Kalau tidak, jadi pening kita. Duk bincang bukan perkara sepatutnya. Hak tadi, hadis tadi, hak tu. Tak apalah saya sebut tu bukan apa. Sebab kerana ustaz nak ayat. Sebab juga bak ni. Isu tak tahu ke apa sahaja yang sebut tu. InsyaAllah Tuhan maafkan dia. Tapi masalahnya ni. Orang-orang agama yang dianggap sebagai rujukan oleh masyarakat tu. Dia silap. Bila dia silap dosa. Sebab tu Maulana pernah sebut. Dia kata kena ingat. Tentang ngajar. Kadang-kadang silap-silap kita boleh dosa paling banyak masa ngajar tu. Tu urusan hama tu. Kena berhati-hati. Banyak pula tu ngajar tu. Lepas tu salah. Salah semacam ngajar. Tak kat tegur. Bahaya. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu katakanlah orang ikut tu ramah salah tu. Jadi lagu mana? Habis pitih. Anak disebut ni bukan apa. Sebab kita biasa buat dulu kerja tu. Tuan rumah tidur sah. Kita baca Quran. Apa ni? Bayar mahal. Anak pernah pergi. Dia bayar 500 orang.
Enggak kita 500 ni tak nikah lagi. Engkau duduk ngaji, nak boleh support 2 bulan dah tu. Oh sokarlah kita budak-budak ni. Dah, tuan rumah tu hidup dia pesan nak tobik tu tekan hak tu ya, dia kata pintu tu. Tekan kat dalam kat tutup gitu. Dia pesan dah sebab dia tak semang. Malu kau orang. Dia kenal 5 orang kok payah 500 orang dia pergi. Lepas tu dia wui pula. Esok ke pergi hantar pula handphone tu. Kai pula tak penuh mu lagi. Noh, ana sebab tu kena berhati-hatilah. Jadi benda tu tak ada kaitan langsung dengan cara agama. Tak ada. Kena faham molek tu. Baik, saya ambil sikit lagi di sini habis dah situ. Ni kita masuk isti'azah ni pula. Isti'azah ni saya sebut tadi, saya nak sebutnya bahawa berkait dengan nazar ni dia ada. Agama lain pun ada. Agama tidak Islam pun ada juga. Hak ajaran salaf pun memang ada tu. Dalam kitab-kitab lah. Ni satu perkara lagi yang besar ni, bab 13 ni tajuk isti'azah. Isti'azah ni makna minta berlindung kepada Allah dengan kata a'udzubillah. Hak ni kalau kita tengok Syiah lah, memang sinonim dengan dia. Minta tolong dengan kita imam-imam dia. Dengan nyata, dengan tegas, secara terbuka. Ini bab isti'azah ni. Dia ada khusus dalam kitab Syiah. Mana boleh. Tapi dia ada huraian dia kata boleh pun. Misalnya dalam kitab saya baca tu, kitab hak terjemahlah jaiz. Ada bab isti'azah tu. Isti'azah ni maknanya dia minta berlindung tu sebab engkau dia imam maksum. Dia ni wakil Tuhan. Dia letak atas nama wakil Tuhan. Bila kita minta berlindung kepada dia, seperti kita minta berlindung kepada Allah. Itu target dia. Makna hakikat sebenarnya, sebab tu dia ada istilah dipanggil kita isti'azah secara majazi dengan isti'azah secara hakiki. Kita minta dengan wali, itu majazi. Hak sebenarnya minta dengan Allah. Sebab tu dia kata tak jadi syirik, tak jadi kafir. Tengok dia rekod istilah-istilah untuk supaya menjadi dalil hak dia buat tu betul. Pada Nabi tak guna begitu. Kita nak minta dengan Allah. Fasta'iz billah. Iza sta'anta fasta'iz billah. Bila kamu nak minta tolong, minta dengan bila nak minta berlindung, minta dengan Tuhan juga. Minta tolong, minta apa dengan Tuhan. Jadi hak ni satu isu besar juga ni. Minta berlindung lagu mana? Kalau dalam ajaran Syiah kan, wahai imam Imam Mahdi, yal muntazar, dia kata. Muntazar tu mana Imam Mahdi tak tubik lagi tu lah. Yang ke-12 baru nusuk sampai karim tak tubik-tubik tu. Dia panggil al-qaim dalam kitab dia tu. Dia minta tu, tolonglah. Aghithni ya al-qaim misalnya. Aghithni, tolonglah saya. Kaki patah dah ni, terlibat dalam peperangan, dalam video tunjuk. Aghithni. Tu Syiah. Perkara ni berlaku juga kah kepada orang Islam? Dia terlibat aja, memang berlaku. Mana berlaku ni? Kubur berlaku, tidak kubur pun berlaku. Saya tak ingat dalam video saya tengok lah. Dia cerita dia begini, anak murid dia tu nak lemah air dalam YouTube lah. Nama apa ustaz tu? Dia ni mutawih ustaz ni. Mutawih lah. Jadi anak murid dia lemah air. Jadi anak murid tu minta tolong untuk guru dia. Sebut tok guru dia tak tahu di mana. Kabar tobik tangan apa garet dia nak. Lemah kita dah. Selamat je. Tapi dia sebut tu naknya karamat guru dia. Dia boleh dengar anak murid minta tolong. Patut tok guru dia pun Allah tangan. Tok guru dia tak tahu di mana tobik tangan. Anak murid terasa lah tu. Tangan tok guru dia agak ni. Lah berat sangat dia tidak. Tak tahulah jin kau boleh buat kerja gitu. Lepas tu caya tok guru dia minta tolong tok. Itulah cerita ni. Jadi benda-benda lagu tu aja tak boleh. Tu dalam YouTube. Dalam YouTube ada sebut. Tak ingat nama satu. Ingat lagi muka pula apa bola muka tu no. Tu dia. Saya dengan ingin kepala Allah kata. Lagu ni tak boleh rosak masyarakat. Tapi tak ada siapa ambil tindakan pun. Tu secara terbuka tu dalam YouTube disebar. Baik, cuba saya nak ambil dah sedikit di sini, sedikit lagi. Isti'azah itu termasuk ibadat pada Allah. Fasta'iz billah itulah sebut banyaklah dalam riwayat Abu Daud, kita lala dalam semaya pun Nabi suruh kata a'udzubillah dalam hati. Ta'awuz itu. Jadi isti'azah yang minta berlindung kepada Allah termasuk ibadat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada hamba-Nya sebagaimana dalam firman-Nya.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jelas Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad kepada masyarakat itu, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada masyarakat, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ibadat wajib hanya dilakukan dan dipersembahkan kepada Allah. Jika ibadat dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Isti'azah termasuk ibadat yang wajib kita lakukan, hanya untuk Allah sahaja. Baik. Sebelum kita pergi kepada itu, saya nak sebut satu perkara. Ni untuk pemahaman, mengukuhkan pemahaman kita. Kalau kita perhatikan perkara-perkara yang ulama larang ni, kalau kita tidak baik, sebab dia begini saya sebut ni, sebab ada yang kata tawassul pada kubur sebagai contoh, ataupun isti'azah. Mungkin ada yang kata ni khilaf ulama. Khilaf ulama. Kan ada kan ulama kata, sebab tu Dr. Yusuf Udawi sebut tawassul, pembahagian tawassul, kitab tawassul, dia ada tulis kitab 100 muka surat lebih juga. Dia bahalah sih, tak apalah, kukuk mana pun dia akan kata pada masyarakat khilaf ulama. Dia akan kata khilaf. Masalah sekarang ni khilaf tu khilaf bagaimana? Itu satu kata apalah, khilaf tu antara syirik. Kita bincang dah tu. Semua saya nak sebutnya, bila kata khilaf, setengah-setengah perkara, bila kata khilaf, antara boleh dengan tak boleh. Hak kata tak boleh hak ni tu, dia bukan kata tak ada tawassul. Misalnya hak ni, kita tak boleh minta tolong dengan manusia. Minta tolong dengan manusia ni tak boleh. Patut hadut minta tolong tu lah ke mana? Nak akak rumah tu, nak tolak kereta, tak boleh minta tolong manusia nak tolak kereta mampu. Tak, misalnya tak boleh syirik. Ya tak, minta tolong dengan manusia. Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolonglah Ejah. Kereta ni biar gis situ. Kata lagu tu. Sebab tu kalau kita perhati hak tak boleh, dia mesti ada hak boleh. Jadi ulama bila dia kata tak boleh hak ni, apa? Sebab hak ni dia bawa ke mana? Dia bawa kepada syirik kepada Allah. Hak kata boleh tu dalam kehidupan manusia biasa. Kita boleh minta tolong. Hak kata tak boleh sebab dia ada bahaya. Begitu juga bab tawassul. Tak boleh dengan orang mati, boleh dengan orang hidup. Jadi hak kata kalau dia tak ada dalam satu agama kita, bila kata tak boleh, dia tidak ada hak jenis gitu juga hak boleh. Mesti dia ada. Dia misalnya kata tak boleh tawassul, ada tawassul hak boleh. Ni tak boleh bertawus minta kepada selain Allah, tapi ada hak boleh. Hak bolehnya mana? Dalam kehidupan dunia. Bahkan Nabi anjur supaya kita tolong orang. Bila orang minta tolong, misalnya dalam hadis ada mufrad, ada dalam hak lain, ada bila orang minta tolong kerana Allah, betul-betul dia terdesak, dia minta tolong, Nabi kata tolonglah dia. Tu boleh tu. Maknanya hak kata tak boleh, mesti ada hak boleh. Masalah sekali Yusuf Ghadawi kata, kenapa tidak tumpu pada yang boleh tu? Dah hak ni, biarlah kita letak kata khilaf. Khilaf ni bab syirik. Maknanya ada ulama kata tak boleh. Hak boleh hak mana? Apa tak tumpu hak tu? Apa tak wi hak tu? Kau kapon ni. Dia bawa pergi siapa pada peringkat hu tu lah. Hu ni ada ulama kata khilaf. Dan ada seorang yang bertaraf doktor tu kata hu ni khilaf ulama. Ada kata boleh. Baik, hak bolehnya lagu mana? Hak boleh. Hak tentu semua tak ada nafi. Hak kata boleh hu pun dia kata hak tu hak molek ya. Hak kata boleh berzikir hu pun dia tak nafi. Hak Nabi kata, apa tidak wi hak tu ke masyarakat? Apa duk wi hu gini siapa tukar dengan hadut al-azuz? Apa? Tu masalah. Sebab tu saya jelas saya sebut, saya yakin ini proses untuk mengiklan satu ajaran, untuk memberi satu brand, kita kata satu ajaran. Dia bukan nak bawa zikir sebenarnya, dia nak bawa satu aliran, dia nak bawa satu kehidupan lain. Itu sebenarnya. Kalau kata boleh, dia tak akan lebih daripada kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia tak akan lebih. Apa tak wihat tu ke masyarakat? Tak, kenapa tidak angkat tu? Apa dia bawa ni? Hak ni bawa mana kata boleh? Kalau bincang tanya ulama mana, hak kalau nak jawab tu. Ulama mana kata boleh? Kita nak tengok latar belakang ulama lagu. Rekod dia macam mana ulama ni. Kita nak tengok. Imam Syafi'i tak aja kata gitu. Lepas tu dah kalau hu boleh anta tak boleh? Anta. Subhanakallah. Illa anta.
Anta no. Lepas tu lagu mana jadi agama lagu tu? Kepelik. Sebab tu bagi saya usul Qaradawi jelas dia semua. Kalau kita terima boleh. Hak mana hak jelas daripada Nabi? Hak tak ada khilaf. Apa tak wihak tu? Apa tidak tanjung tu? Sebab tu bagi saya mudah. Dia nak bui jenama pada ajaran dia. Biar orang tahu ni puak dia. Tu ya. Serba pun beza dah. Jadi nak so beza belaka. Ni nak ayatnya khususnya puak kita ni. Nak ayatnya khawasnya puak kita. Tu ya sebenarnya. Kita Islam ni dituntut supaya iklan hak Nabi. Kita promosi hak Nabi. Tu kita Islam ni. Jelas ada perbezaan tu. Memang jelas. Baik. Saya ambil sedikit ni, habis ke setakat ni. Cuba tengok firman Allah yang terakhir ni. Wa annahu, ni surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka jadi tambah sesak. Kau sesak. Minta tolong lagu mana dalam ayat ni? Minta tolong dengan jin, bukan dengan orang. Jin ni makhluk gaib. Jadi minta tolong ni, minta tolong lagu mana? Kenapa konteks ayat ni minta tolong dalam bab bom ni. Dalam bab untuk rawatan. Jin disebut sini, jin itu dengan sebab minta tolong, jin itu telah menyesatkan mereka. Saya ambil contoh mudah. Yang ni saya jumpa diri ni. Dia bukan telefon lah, dia minta nak cari ayam putih sepul, tak ada sah berbulu hitam. Kata nu ayam pejabat 2 lari ada tu. Atau putih saja tu. Tak sihat tu nak ayam kapung. Memang sama dah penyakit orang ni cara payah-payah lah. Itu cara mudah-mudah tu. Kita kata ayam putih lakon nak besar mana? 3 kilo pada tu. Tak sihat tu. Nak buat ke dia? Nak ambil darah dia. Saya kata lalu syirik ni perbuatan. Dok dia kata kita sembelih kerana Allah, baca bismillah Allahu akbar juga. Pisah apa tajam sembelih tu. Kita sembelih daging ni kita gula, nak ambil darah tak ada. Kata tak boleh sebab niat tu. Niat hadal dia. Hak kecek mulut tu Tuhan Maha tahu. Perbuatan tu salah. Tak boleh. Tu amalan jahiliah sampai dulu. Jadi amalan untuk nenek kita juga dulu pun tu. Baik, persoalannya saya tanya dia, siapa dia suruh cari ni? Ni, siapa dia suruh cari? Ayah putih ambil darah, siapa suruh? Dia kata, hak nak tolong kita tu lah. Siapa dia hak nak tolong kita? Dia kata Tuk Bomo. Dia kata Tuk Bomo tahu mana? Tuk Bomo tu. Baru tu cerita dia. Dia punya makhluk jin pera tu lah. Makhluk Tuk Bomo pera tu. Dia kata kau nak rawat ni, kena ambil. Rupanya jin tu, makhluk dia panggil Rijalul Ghaib, tak caralah apa dia. Hak dia pera, hak tolong Tuk Bomo sokmo tu. Hak tak nampak tu. Sebab tu Tuk Bomo tidak dengar tu. Bisik dia di telinga dia. Hak tu minta. Tu maksud sesat. Jadi masalah orang-orang jenis gini ni, bila jin tu suruh itu dia akan buat. Apa tu? Sebab dia kira hak tu akan menyembuhkan penyakit. Maknanya dia telah patuh pada jin. Sampai peringkat syirik. Memang berlaku gitu pun. Jin suruh cari tanah kubur gitu, susah cari tu kan. Pergi cari. Tuk Bomo tu. Ada saya jumpa Tuk Bomo tu nak yakin ni betul-betul siapa ni. Dia kata dia pesan saya lah. Dia bukan pesan saya ada di tepi kita dengar. Dia kata sebentar lagi bila tok ayah tu mari, dia akan masuk dalam tubuh hamba lah, dia kata. Jadi masa dia masuk tu, hamba akan isyarat dengan bahasa suara tu bunyi lain lah, dia kata. Memang bunyi lain sungguh lah. Kecek tak boleh kecek Melayu, jadi Melayu tani. Kita pun dengar. Puk dia buat gitu, dia celak mata tu jadi lain. Kecek punya. Kita tanya ke apa, koyak berlaku dia. Lepas tu kalau dia suruh buat tu tulis. Banyak dia tu cari air 7 telaga gini-gini, cari macam-macam. Benda-benda payah, kata ijab ada. Buai perut tu nak ambil kulit dia tu saja. Nak buat. Bila kau tu tubik tu dia tak tahu apa satu. Dia kata tadi tanya ke dia. Lepas tu dia minta catat dia nak tengok. Maknanya dia telah menurun ni, bagi istilah menurun. Orang lagu ni lah. Jadi orang lagu ni dia akan taat 100% pada makhluk halus tu ayat. Gapo dia tak kira syirik gapo. Tama-tama dia pun tak ngaji kitab tauhid ni. Jadi lagu tu benda ni berlaku depan mata saya. Betul lah Quran sebut ni. Bila minta tolong dengan jin ni bukan minta benda-benda kita suruh bersih kapek. Dia tidak minta tolong tu dengan jin.
Kita ni malam ni dah nak tarawih ni, kapek betul itu minta tolong jin mari. Oh mojo jin nak tolong. Jin kata rumah aku tak ada nak vacuum. No. Jadi bila kata minta tolong dengan jin, kis tadi. Jadi kelebihan tu Muhammad tu dapat ke dia? Dia dapat satu sangkaan daripada masyarakat. Hebat tu Muhammad. Sebab kelemahan yang ustaz tu baca keluar Allah gitu. Tak ada benda pelik-pelik. Baca Fatihah, patut pesan pula klik jangan buat maksiat. Nah, serabut dia kata gitu. Hak ni dia apa hebat. Patut tu orang minta 500, mudah ya bu. Sebab apa tak? Ingat mudah kau nak masuk dalam tubuh tu orang. Tu berlaku dalam masyarakat. Betul ni. Kadang-kadang kalau cuba bayangkan. Saya pernah jumpa belakang ni. Saya tanya, siapa tu orang tu dia tak sewi saya pergi rumah dia. Kita tanya apa ji? Dia kata apa tanya gitu. Dia tak tanya masa ngaji ku. Dia baca Fatihah tinggal satu kalimah. Dia kata tok guru aja. Saya kata tok guru tu dia ambil mana? Rupanya pecah maklumatnya. Tok guru tu terima ni dalam mimpi. Dalam mimpi tu ada tok guru ayat dia ni. Fatihah khusus untuk bomong, untuk ruqyah ni dia kira. Ruqyah ni. Tak baca satu huruf. Saya tak ingat kamu dia baca. Saya kata tak boleh haram. Hak ni lah maknanya orang-orang terlibat dalam minta tolong dengan jin dalam kotak yang minta tolong dalam bab bom tu, dukun. Hak tu tak boleh. Jadi sah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tu jin tu setara mana. Jin ni mukallaf juga. Takut jin, hak jin kafir, hak jin super, hak manusia, hak tu, hak masalah tu. Takut serupa dengan manusia bermasalah, hak pakai jubah, pakai subah, duk ngapu masa kuliah. Takut jin tu jenis tu juga. Memang pun jin ni mukallaf. Ditimbal juga amalan dia tu. Takut jin tu betul. Moga hak rai. Hak nampak ni pun nipu hangi. So kau tak nampak gitu. Jadi benda tu berlaku. Hak ni maksud ayat ni. Cuba kita tengok sini. Dahulu, dia orang hari. Orang-orang jahiliah dulu, bila mereka singgah di suatu tempat, suatu lembah yang menyeramkan, yang dianggap ada benda-benda misteri lah kita kata. Benda-benda sakti, ada penunggu. Mereka akan minta perlindungan kepada jin daripada gangguan anak buah. Orang kita pun nak lalu pokok besar, anak cucu nak lalu minta jangan buat apa anak cucu lalu. Seolah dia anggap ada penunggu tu. Ni begitu juga, minta tolong lah tu. Minta tolong dalam konteks tu. Ni salah satu dah dia sebutnya. Hak minta tolong kalau zaman Arab jahiliah, kalau kita baca dalam buku-buku bagaimana sinonimnya hidup masyarakat jahiliah ni dengan minta tolong dengan makhluk halus ni. Dia bukan sekadar gini, dia lebih lagi. Perbuatan mereka ini boleh menambah rasa takut diri sendiri dan menjadikan jin bertambah sombong. Jadi jin boleh kawal, boleh kontrol dia. Sampai ke peringkat melampaui batas lah. Kenapa? Kerana dia telah berjaya menguasai manusia tu. Sebab tu dia Dr. Harun ni, biarlah saya sebut. Anak murid dia pernah sebut pada saya. Anak Harun ni dia hurah ni. Dia kata kalaulah makhluk halus tu minta kita buat sesuatu, jangan buat. Kecuali benda tak betul, benda tidak bersalah. Bahkan kadang-kadang kalau dia kata putih, kita kata hitam. Bila kita tahu dia ni pernah cuba nak menyesatkan kita, nak ayatnya kita lawan dia. Tujuan apa harus disebut gitu? Anak murid dia cerita, tujuannya supaya kita ni nak buai langsung, nak sekat tu, jangan kita dikuasai oleh dia. Dia bersebut. Sebab kalau dia kuasai kita, Allah setengah-setengah untuk Muhammad. Memang dia ni kita kata muslim, memang dia dikontrol oleh jin. Dikontrol oleh jin. Inilah berlaku. Sebab apa? Sebab dia nak minta pertolongan. Tu biasa dia. Jadi kadang-kadang jin ni nak bawa dia pada syirik. Jadi syirik dia. Tak kira lah. Baik, gitulah. Yang terakhirlah saya sebut sini faedah dia ni, haram meminta perlindungan kepada selain Allah. Ni dalam kis-kis yang di luar daripada bidang kuasa manusia. Yang kedua, sesiapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menghina orang itu. Yang ketiga, berlindung kepada selain Allah akan mendatangkan rasa takut dan lemah. Kita ni akan jadi lemah. Tidak akan jadi kuat. Maka sebaliknya, berlindung hanya kepada Allah semata-mata akan mendatangkan kekuatan iman dan keamanan. Kita akan rasa jilah. Jadi, contohnya begini saya ambil. Ni masa saya belajar malah podcast ni. Misalnya kita berniaga lah. Kita berniaga, tiba-tiba tu tak gambar tu kenali. Memang ada pun. Saya pun pernah sebut supaya dia buat tak sibuk. Sebab ustaz bagi free, comel gambar tu dia boleh free dekat. Mana letak ni maknanya nak ambil berkat tu kenali. Tujuannya semua maju negon. Yang baik. Jadi makna berharap di situ. Sebenarnya kesan dia jadi lemah tu dari sudut mana? Dari sudut dia akan berharap di situ
Lepas tu dia tidak akan cuba dan guna akal semaksimal mungkin untuk fikir bagaimana nak memajukan berniaga. Maknanya usaha untuk memajukan diri jadi terbantu. Kenapa? Pengharapan pada gambar. Itu maksudnya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah sebut dah bila berharap, azamta, kena usaha dulu. Fa'idah azamta, kena usaha dulu. Orang di dunia ni nak berjaya, dia ada kaedah dia ada sebab. Kena cari sebab tu biar jumpa. Selepas tu barulah fatawakkal Allah. Serah Tuhan lah. Tapi kena buat. Jadi kita kena guna minda dan usaha ni semaksimal mungkin. Dan situ boleh pahala. Kalau kita gagal nego pun tetap boleh pahala. Sebab usaha tu boleh pahala. Usaha tu panggil amal lah. Supaya Bukhari kata iman-iman ni amal. Amal tu lah. Tapi hak tadi tu berharap gitu. Kadang-kadang Allah menyesatkan bila letak hari ni esok maju luar biasa kedai. Misalnya berlaku sodah dia kata. Rosak paru. Jalan dia kata. Dia pergi foto step pula tu kat orang pula. Kau start disebut kau tu kan. Kau rasa nak perubahan lepas letak gambar ni. Ni dia kata tengok pendapat tem meningkat naik. Padahal itu istidraj. Allah nak uji dia. Boleh berlaku gitu. Yang tu memang bui kat orang lain pula kan. Tak ada apa. Tu tengok. Ni bahaya ni syirik. Tak boleh. Dia lebih mengharap kepada tu. Mengharap juga kepada Allah tapi bercampur bau tu syirik. Nauzubillah min. Sebab tu dalam tubuh kita akan datang kita akan jumpa dalam kitab ni. Nabi sebut jangan ada pada tubuh kita sesuatu yang boleh memesongkan kebergantungan kepada Allah. Tak kira dalam bentuk azimah apa saja tak boleh. Jangan boleh ada. Kita nak biar kita pergi dengan kita dalam keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu umat Islam yang sebenar. Sebab tu azimat tu tak boleh tu. Dia teringat tu cincin beli kerana niat ni. Dia akan teringat tu kalau berlaku apa-apa. Allah dia kata mujud tak sini. Dia mesti lah dia kelih ke cincin tu. Mesti dah sebab beli tu pun kerana orang syarah parut dah tu. Tapi kalau kita pakai cincin biasa tak ada gapo pun tak teringat pun Allah. Itu bahaya. Sebab saya tekankan sangat perkara tu sebab kita ni ngaji banyak dah. Dia mana kesedaran halus tu supaya biar kita nampak kita nak ni tauhid kita ni biar orang panggil jelas sungguh, berkelak sungguh. Jangan bercampur lah tu. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul lah. Dia gini. Maknanya dia nazar ni mengikut ulama dia salah satu nau'um minad du'a ulama kata. Dia seperti doa juga. Mana kita minta Allah beri. Maknanya dari satu sudutlah. Dari sudut katakan ibadat tu sebab dia ada hukum. Sebab Allah puji mana ibadat lah. Tapi mesti kaitkan dengan Allah. Dari sudut tu. Jadi kenapa Nabi tak suka? Dan ramai ulama kata bukan pilihan terbaik. Doa selalulah. Baik we derma dulu, derma. Mudah-mudahan pas. We selalu derma tu. Pas tak pas pun boleh pahala dah situ. Bapa ulama kata tak molek tu sebab macam kedekut dia. Mana soalah we dulu? We dulu. Soalah kata gitu. We dulu pas baru kita nak sedekah. Sebab tu Nabi tak ada buat kerja lagu tu. Tapi kok mana harus sebab tu saya kata ni untuk orang-orang yang peringkat rendah lah. Masyarakat awam, peringkat rendah. Tu satu kau. Yang kedua, kita kena ingat satu kau lagi. Saya terlupa nak sebut tadi. Nazar ni cuma saya sebut dah tadi. Nazar ni dalam konteks Arab bila sebut nazar semua orang tahu zaman Nabi. Cuma nazar tu nazar lagu mana? Hak orang tahu. Sebab tu saya sebut tadi nazar dalam konteks mempersembah kepada berhala. Ini menjadi kehidupan masyarakat zaman berzaman. Jadi kalau Nabi kata tak boleh langsung nazar, tak boleh tutup terus. Kejut juga masyarakat tu. Sebab kehidupan bernazar adalah apa sahaja pun dia nazar. Ada sahaja bagi makan niat kepada bagi harta dan nazar pada berhala. Cuma Nabi benar, tapi benar pun Nabi sendiri pun tidak amal secara serius, tak ada amal pun Nabi tak suka. Ulama sebut gitu. Apa nampak cukup memang ada sebut tu dalam kita atau gitu. Sebab tu bagi saya, walaupun boleh pun bukan pilihan terbaik. Kalau kita nak anak kita lulus puasa, doa direct dengan Allah SWT. Sedekah. Boleh pahala. Tak perlu duduk nazar. Tapi kalau nazar, dia ada hukum dia. Tadilah. Begitu. Lepas tu kalau tanya saya, kalau anak pas puasa nak melih kami, melih lalu buat mari sini. Buat mari sini tu tambahan. Buat mari lalu.
Kita pakai doa. Patut tak pas juga. Jangan maruh kita lah tu. Dia kena baca biasa ni. Patut kena ingat. Amos di punggul daripada sekolah juga. Baca yang kira malam. Masuk alai puasa terus. Oh ingat molek masuk puasa tengok soalan. Tak nampak apa satu jawapan. Padahal kita tengok soalan ni ada berlaku dah aku baca berlaku dah. Nak awan. Wa ma utitum minal ilm illa ka. Tuhan bu ilmu ni bukan cikgu. Cikgu tak kau ayat dah. Dah nak awan. Nak kata benar akan anak murid asati. Nah, gitu ya. So, yang keduanya satu perkara lagi. Ulama ulama tidak menganggap pilihan pertama sebab kalau silap-silap hari bulan dia menyebabkan jadi kita ni tidak boleh terima takdir seolah kita bimbang begitu. Boleh pun sekadar tu ya. Sebab tu dia tidak menjadi amalan besar di kalangan ulama. Dah tak jadi. Kena ingat sebab tu kalau tanya saya lebih baik dak lah. Kalau mau segar. Dah nak wudhu mau tak bui selalu. Bui selalu. Masalah mati tak mati tu, waktu kerja Tuhan. Bui lalu. Saya baik gitu. Gitu yalah. Tapi jangan pula kita kata, tak boleh menazah haram. Tak boleh gitu. Hak haram ni hak tadi ya, hak maksiat tu, hak syirik tu. Gitu yalah. Dan Maulana pun dulu masa mula-mula saya daripada sekolah asalnya. Guru kita pun tak bincang benda-benda gini di sekolah. Misalnya masalah istiqarah. Kita faham istiqarah supaya orang lain faham. Maknanya kalau mimpi berat aku tu gak jala tu. Mimpi nampak gambar kawan ni jala tu, mantu harus tu itu. Gak kita jenis mimpi sama. Jadi benda tu tak dia bukan lagu tu cara dia istiqarah dia letak di bawah tajuk takdir. Di bawah tajuk takdir, ajar kita istiqarah nak mengajar kita mengimat takdir, minta baik, doa kebaikan. Kalau Allah bui tak terimalah takdir. Dia kena hurah betul lagu tu. Ni ada ustazah kata mesti tu terima. Nampak baik. Enggak guru bahasa Inggeris ni, dia nikah lah. Nikah tak boleh cerah. Enggak suami dia tak hafiz. Dia kata tak ada apa. Istiqarah tak ada apa juga. Ustazah silap royak. Begitu juga nazar kena royak molek. Dia bukan satu perkara besar. Yang mana kena buat. Harus saja. Cuma ibadat tu mana kalau kena cara dia disiplin Nabi boleh pahala. Tu maksud ibadat tu. So yang kedua, yang satu lagi kenapa? Nazar ni dalam konteks orang Arab, dalam konteks ajaran salaf memang diguna secara meluas. Orang Islam tidak. Bahkan pokok ajaran salaf ikut mesti bernazar. Mana nazar ni satu tajuk besar, kehidupan besar. Kita Islam tidak gitu. Kena tahu juga tu. Begitulah